Alhamdulillah dalam keadaan apa? Dan keadaan kita masing-masing duduk di rumah sendiri di tempat yang apa? Berjauhan lah antara satu sama lain. Alhamdulillah kita masih lagi dapat bersama untuk ruangan maya ni. Jadi terima kasihlah kepada anak-anak, kepada penjaga, ibu bapa, kepada rakan-rakan pensyarah yang sudi untuk menyertai majlis bacaan Yasin kita pada hari ini. Okey, sebenarnya bukan senang ya. Dalam keadaan di TV sekarang ni pun tengah ada live Malaysia untuk badminton tu. Tapi alhamdulillah kita semua memilih ya untuk bersama-sama dalam majlis ilmu. InsyaAllah saya akan bagi tazkirah ringkas lah dalam 10 minit, 15 minit macam tu. Okay, berkaitan dengan satu perkara yang sangat penting lah. Saya just nak sharing berkaitan dengan satu doa. Doa yang saya fikir sangat sesuai untuk kita amalkan pada dalam situasi sukar sekarang ni lah. Okay, doanya sangat pendek je. Saya yakin selepas slot ini, kita masing-masing boleh menghafal, boleh membaca, boleh mengamali doa ini. Okay, doa ini adalah doa yang Rasulullah SAW mengajar kepada bapa saudara baginda. Okay, apabila bapa saudara baginda meminta Rasulullah mengajarkan satu doa. Okay. Ya Rasulullah, ajarkanlah aku doa. Bapa saudara Rasulullah Al-Abbas, dia pergi berjumpa dengan Rasulullah dan meminta Rasulullah mengajarkan satu doa. Okay. Doanya sangat ringkas sahaja. Saya yakin ya, selepas je slot ini kita boleh jadi satu amalan di bibir mulut kita lah. Okay. Allahumma inni as'alukal afiyah. Okay, ada di paparannya. Boleh tengoklah, boleh tengok dan kita mula menghafal. Okay, mula menghafal dan jadikan satu amalan lah dalam keadaan sekarang ni lah kan, dalam keadaan kita memerlukan sejahtera, kita memerlukan al-afiyah. Al-afiyah ni apabila kita teliti tentang maknanya, lebih kepada untuk keselamatan diri kita daripada sebarang kesusahan yang menimpa. Jadi amat sesuai lah. Okay, dalam keadaan sukar macam ni, kita jadikan ianya sebagai satu amalan lah. Okay. Apakah maksud afiyah ni? Afiyah. Dia bukan ain ya, bunyi sengau dekat hidung ni. Afiyah. Biasanya kalau kita bagi pun semoga dalam keadaan sihat wal kita biasa sebut macam tu. Dan mungkin kita tak perasan apa itu maksudnya al-afiyah tu. Okay. Jadi insyaAllah pada malam ini saya cuba berkongsi lah berkaitan dengan al-afiyah ni. Okay. Maksud al-afiyah ni. Okay. Sebarang kesusahan yang kita memerlukan al-afiyah. Al-afiyah ni bukan maksudnya sihat semata-mata, sejahtera semata-mata. Tapi sebenarnya lebih besar daripada itulah. Kita nak mengelak daripada sebarang kesusahan yang menimpa, kita memerlukan al-afiyah. Kita nak sihat pun, kita memerlukan al-afiyah. Kita memerlukan kecukupan dalam hidup kita. Cukup masa, cukup orang kata cukup duit pun kita memerlukan al-afiyah dalam diri kita. Okey. Kita memerlukan perlindungan, keselamatan. Dalam keadaan sekarang ni kita mendoakan daripada COVID-19. Jadi eloklah kita amalkan doa ini supaya kita sentiasa dalam keadaan al-afiyah. Okey. Mungkin sama-sama kita boleh baca dalam hati sambil-sambil saya berkongsi ni. Anak kan, ibu bapa, kawan-kawan, rakan-rakan pensyarah boleh sama-sama tengok pada paparan tu, simple saja. Allahumma inni as'alukal afiyah. Kalau kita sebagai imam, okay, kita nak dalam keadaan berjemaah, kita boleh tukar jadikan Allahumma inna nas'alukal afiyah. Okay, Allahumma inna nas'alukal afiyah. Kalau kita seorang diri, mungkin anak-anak sendiri kan, okay, kita baca Allahumma inni
as'alukal afiyah. Okey, jadi doanya yang sangat orang kata sebab kalau ikutkan kalau kita tengok pada kongsian lah sebenarnya doa doa ini pun ada di sebar luas dalam WhatsApp lah kan. Mungkin ada yang perasan, ada yang lalu dalam grup WhatsApp kita berkaitan dengan doa ini kan. Doa yang sangat hebat, doa yang sangat orang kata perlulah orang kata untuk kita amalkan sebagai doa harian kita selepas solat. Okay? Jadi apabila doa ini diajarkan kepada bapa saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, okey. Berapa hari bapa saudara pun datang lagi merujuk kepada Rasulullah. Dia rasa tak puas hati sebab doa terlalu pendek, terlalu orang kata sikitlah. Jadi bapa saudara Rasulullah ni jumpa dengan Rasulullah sekali lagi, dia suruh Rasulullah ajarkan doa yang lebih panjang lagi, yang lebih berat kan. Jadi Rasulullah SAW menjawab, bacalah doa ini. Tiada doa yang lebih baik, yang lebih berat selain daripada doa ini. Walaupun doa ini ringkas, walaupun doa ini pendek, tapi doa ini membawa makna yang sangat besar pada kehidupan seharian kita. Okey. Jadi Rasulullah menjawab kepada bapa saudaranya, wahai bapa saudaraku yang dikasihi, mohonlah kepada Allah untuk afiah. Maka anda tidak boleh diberi apa-apa yang lebih baik daripada afiah. Ia adalah satu doa yang mudah namun terbaik. Jadi kita sama-samalah kita ambil doa ini sebagai satu amalan kita lah. Okay, dalam keadaan kita yang sukar sekarang ni lah, dalam keadaan kita yang serba orang kata dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan kerisauan setiap hari kan. Jadi kita mudah-mudahan dengan doa ini, Allahumma inni as'alukal afiyah, boleh memberi afiah kepada kita, boleh memberi kesejahteraan kepada kita, boleh memberi ketenangan kepada kita, boleh beri kebahagiaan kepada kita, okay? Supaya kita boleh melalui hari-hari mendatang ini, hari-hari dalam norma baharu ini dalam keadaan yang afiah. Okay, saya rasa itu saja, ringkas saja, okay, tazkirah selepas bacaan Yasin kita pada malam ini. Dan mungkin anak-anak boleh screenshot ya, screenshot dan jadikan ianya sebagai amalan. Baca doa ini sebelum PDPR kan, supaya kita diberi al-afiyah untuk kita menghadapi PDPR, supaya diberi ketenangan, supaya diberi fokus oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, bacalah doa-doa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okay, kalau kita tak ikut Rasulullah kita nak ikut siapa lagi dalam keadaan. Baik, nampaknya kita ada masalah teknikal, tapi tak apa, alhamdulillah sekurang-kurangnya kita malam ni kita dah dapat sedikit ilmu seperti mana Puan Razanti bercerita pada kita bagaimana Rasulullah mengajar doa pada bapa saudaranya, Allahumma inni as'alukal afiyah. InsyaAllah kita amalkan sebagai bab kata patah huruf Arab patah Arab kata al-ilmu bila amalin kasajarah bila samarah. Ilmu tu ibarat pokok. Kalau pokok tu tak berbuah, dia tak ada beri manfaat pada kita. Maksudnya kalau kita ada ilmu, kita kena praktik. Praktik make perfect. That's why sikit walau mana sikit ilmu yang ada tu, jika dimanfaatkan macam hari ni, kalau doa ni kita amalkan, insyaAllah kita akan dapat keberkatan seperti mana Rasulullah maklumkan tadi. Baik, sekali lagi kami majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Zul Hazmi, pada Puan Razanti kerana atas pimpinan bacaan Yasin dan tazkirah pada malam ni. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada minggu hadapan dalam majlis bacaan Yasin peringkat Kuala Vocational Sdn River. Semoga amalan kita ini diberkati dan mendapat keredaan daripadanya. Jadi kita tutup majlis kita pada malam ni dengan tasbih kifarah dan suratul Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.